Assalamualaikum dan salam serakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 12 Ogos 2021 bersama saya Alfairez Jemurin. Tumpuan berita, dalam melaksanakan pembangunan, pengambilan tanah adalah suatu perkara yang tidak dapat dielakkan bagi memastikan projek pembangunan itu dapat dilaksanakan untuk kepentingan awam. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, Kerajaan Sarawak tidak akan mengambil tanah rakyat yang terlibat dengan projek kerajaan secara percuma, sebaliknya diambil berdasarkan kepada peruntukan sedia ada dalam Kanun Tanah Negeri Bab 81 dan Perkara 13 Perlembagaan Persekutuan. Tiada seorang pun boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang-undang. Tiada undang-undang boleh memperuntukkan pengambilan atau penggunaan harta dengan paksa tanpa pampasan yang mencukupi. Berdasarkan penilaian dari Jabatan Tanah dan Survey Sarawak, kadar pampasan ini dinilai sewajarnya berdasarkan tanaman yang ada, struktur binaan jika ada, dan saiz tanah mengikut nilai semasa. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penyerahan cek pampasan tanah bagi projek-projek di daerah Limbang di Pejabat Jabatan Tanah dan Survey Bahagian Limbang pada Rabu. Pada majlis itu, Dato' Amar Awang Tengah telah menyerahkan cek pampasan kepada 41 orang penerima yang terlibat dalam projek Jalan Baru Nangang Mendamit ke Rumah Aling dengan jumlah lebih 1.2 juta ringgit. Projek ini telah diluluskan pada 1 Ogos 2019 dan proses pengambilan balik tanah bagi projek ini telah selesai pada 28 April 2021. Mengulas lanjut projek ini, Dato' Amar Awang Tengah yang juga Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli 2 menjelaskan projek ini telah mula dilaksanakan pada tahun lepas di bawah Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA. Dan projek ini adalah di bawah peruntukan NRDA. Ianya kita laksanakan secara serentak, iaitu untuk pembinaan jalan Nangang Mendamit ke Sungai Rumah Aling itu untuk fasa pertama saja, yang kosnya melibatkan lebih daripada 119 juta. Dan dalam masa yang sama, kita juga akan melaksanakan secara paralel melalui jalan itu, dan pelaksanaan projek bakalan air. Projek bakalan air ini ialah satu projek yang menyambung kepada sistem retikulasi, sistem retikulasi daripada projek yang dilaksanakan oleh pihak laku. Berita seterusnya, penduduk di bahagian Miri kini boleh melakukan urus niaga secara terus atau walk-in di kaunter Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ yang disediakan di Pejabat Pos Malaysia. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin, keputusan itu dibuat selepas menghubungi Pengurus Besar Pos Malaysia Sarawak pada Selasa. Ini bagi menyelesaikan aduan orang ramai di bahagian Miri yang tidak tahu menggunakan sistem temu janji secara dalam talian untuk pembaharuan lesen memandu dan cukai jalan. Bagaimanapun, keutamaan akan diberikan kepada pelanggan yang mempunyai temu janji dan pelanggan yang datang secara terus atau walk-in perlu menunggu giliran. Beliau berkata demikian dalam kenyataan media selepas membuat tinjauan pematuhan prosedur operasi standard SOP COVID-19 dan pengoperasian kaunter Pejabat Pos Malaysia dan JPJ Miri di Pusat Transformasi Bandar UTC Miri pada Rabu. Sementara itu, Datuk Lee turut memaklumkan masa operasi kaunter JPJ UTC Miri telah dipanjangkan selepas mendapat keputusan daripada pengarah JPJ Sarawak. Atas rayuan orang ramai juga, Kementerian Pengangkutan Sarawak telah berhubung dengan pengarah JPJ Sarawak agar mengubah masa operasi JPJ di UTC sebelum ini, iaitu 9 pagi hingga 4 petang.
Oleh itu, JPJ telah bersetuju untuk memanjangkan masa beroperasi dan berkuat kuasa pada Rabu. Waktu operasi JPJ di UTC adalah dari jam 8 pagi sehingga 5 petang bagi membolehkan orang ramai menyelesaikan urusan mereka. Selanjutnya, Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat, Datuk Roland Sagah Wiin telah meninjau perkembangan kerja-kerja penyelenggaraan kecemasan Jabatan Beli Kampung Tanah Putih pada Rabu. Jabatan yang berukuran 60 meter panjang dan 3.5 meter lebar tersebut telah runtuh pada 17 Jun lepas sekitar jam 6.30 pagi hingga menyebabkan penduduk tidak mempunyai laluan alternatif lain. Hujan lebat berpanjangan serta arus sungai yang deras juga telah mengakibatkan hakisan di tebing sungai sekaligus menyebabkan struktur asas jambatan tersebut lemah dan gagal. Oleh itu, Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Serian telah mengambil tindakan segera dengan memasang Traffic Management Plan TMP dan menutup akses laluan bagi keselamatan penduduk. Dalam mengatasi masalah itu, JKR telah mengemukakan permohonan cadangan jangka panjang bagi pembinaan jambatan baru jenis RSJ Bridge. Menurut Datuk Roland, kerja-kerja penyelenggaraan kecemasan Fasa 1 dan Fasa 2 tersebut melibatkan peruntukan Kerajaan Sarawak yang berjumlah RM1.9 juta. Beliau dalam pada itu telah berkesempatan melakukan simbolik pecah tanah bagi membina akses sementara yang baharu. Di Kanawit pula, sebanyak 35 buah sekolah rendah di daerah Kanawit menerima komputer Raspberry Pi. Menurut Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai, inisiatif Kerajaan Sarawak ini bertujuan memberi pendedahan awal pembelajaran digital kepada para pelajar. Di Kanawit kita akan memberi 35 buah sekolah rendah dan secara keseluruhannya 190 unit komputer Raspberry Pi. Perlu saya tekankan sekali bahawa pemberian ini adalah tidak sama dengan pemberian komputer-komputer yang lain sebelum ini. Sebab tujuan kita ini adalah untuk mendedahkan di peringkat awal lagi kepada pelajar-pelajar subjek digital ni, terutamanya coding dan juga programming. Dan Raspberry Pi adalah a powerful tool untuk mengajar para pelajar untuk subjek-subjek ini. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas menyempurnakan majlis agihan peranti Raspberry Pi kepada 35 buah sekolah rendah di daerah Kanawit pada Rabu. Terdahulu dalam ucapannya, beliau yang juga Menteri Muda, Perumahan dan Kesihatan Awam berkata penggunaan komputer tersebut memudahkan sesi pengajaran dan pembelajaran tanpa bergantung kepada internet sepenuhnya. Di mana komputer ini berbentuk internet in the box. Maksudnya bahawa apa saja yang diuploaded di dalam komputer ini, pelajar-pelajar boleh akses secara intranet dalam satu darjah, satu kelas. Apa sekalipun jika kawasan tersebut tidak mempunyai connectivity Wi-Fi atau internet, guru boleh upload perkara-perkara yang penting untuk teaching and learning untuk digunakan oleh pelajar-pelajar tanpa menggunakan internet yang kita perlukan Wi-Fi. Beliau berharap dengan adanya inisiatif tersebut, ianya akan dapat membantu pelajar luar bandar daripada terus ketinggalan dalam era digital ini. Berikut pula, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan dana sebanyak RM906,477 bagi melaksanakan projek kecil luar bandar MRP dan projek transformasi luar bandar RTP di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kedup bagi tempoh 2018 hingga tahun ini. Menerusi taklimat kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedup Martin Ben mengenai projek MRP dan RTP di kawasan berkenaan pada Rabu, Pegawai Majlis Daerah Serian MDS memaklumkan kesemua projek itu dilaksanakan di 38 kampung. Antara projek di bawah seliaan MDS ialah membina dan penyelenggaraan jalan, membaik pulih jalan kampung, culvert, jambatan kayu dan jambatan besi yang berdaftar dalam Sistem Maklumat Rekod Jalan Raya Malaysia MARIS. Manakala 5 lagi kampung dalam perancangan untuk pelaksanaan projek yang sama sebelum berakhir tahun 2021. Seterusnya, untuk projek pemasangan lampu jalan sebanyak RM129,500 telah dibelanjakan bagi tempoh 2018 hingga 2019. Manakala bagi tahun 2020, projek masih dalam proses untuk dilaksanakan.
Seterusnya, 5 buah kampung yang sedang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Sematan menerima bantuan bakul makanan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak Adun Tanjung Datuk Amar Jamilah Anu. Bantuan tersebut akan memberi manfaat kepada 797 ketua isi rumah KIR itu telah diserahkan kepada penghulu zon Sematan Jumadi Sabian di Bilik Gerakan Operasi Pejabat Daerah Kecil Sematan Lunduk pada Rabu. Antara kampung yang akan menerima bantuan adalah seperti tertera. Menurut penghulu Jumadi, pelaksanaan PKPD di 5 buah kampung di daerah Sematan sebagai suatu cabaran besar dalam menangani dan memerangi COVID-19. Katanya bantuan makanan itu akan dihantar ke rumah setiap ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK yang terjejas sebelum diagihkan ke rumah penduduk dengan bantuan anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM dan Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada Adun Tanjung Datuk atas keprihatinannya terhadap penduduk kampung yang sedang menjalani PKPD dan berharap agar semua mematuhi garis panduan prosedur operasi standard SOP yang dikuatkuasakan. Kita mengucapkan sekali lagi setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Amar kerana prihatin dengan rakyatnya di kawasan Intiga Tanjung Datuk. Malah beliau juga menyumbangkan barang seperti ini kepada kawasan Datuk Opa iaitu Kampung Kemaga Melayu. Saya bagi selaku Ketua Masyarakat Daerah Kecil Sematan iaitu penghulu kaum Melayu di Daerah Kecil Sematan ini mewakililah Ketua Kampung daripada Kampung Kemaga Melayu mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Datuk Amar Jamilah kerana prihatin terhadap kebajikan rakyat di kawasan beliau ataupun di kawasan yang lain. Berita diteruskan dengan sebuah masjid di Kampung Semop Daro, Masjid Al-Amin musnah sepenuhnya dalam kebakaran yang berlaku pada petang Rabu. Menurut laporan, keadaan api yang marak terlalu cepat telah menyebabkan masjid berkenaan musnah dalam tempoh 15 minit sahaja. Pusat Gerakan Operasi PGO Sarawak yang menerima panggilan dari MERS 999 pada jam 5.42 petang telah menggerakkan sepasukan anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Daro ke lokasi kejadian. Sebaik tiba di tempat kejadian pada jam 7.17 malam, bomba mendapati 95% bahagian masjid berkenaan telah terbakar. Operasi memadam api turut dibantu penduduk kampung dengan menggunakan lori water tanker Jabatan Bekalan Air luar bandar Jebab. Bagaimanapun tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan kebakaran dapat dikawal sepenuhnya daripada merebak ke rumah-rumah yang berhampiran. Punca kebakaran dan tafsiran kerugian masih dalam siasatan. Beralih dengan laporan harian COVID-19, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memaklumkan Sarawak mencatatkan 634 kes positif baru COVID-19 pada Rabu melibatkan 21 daerah menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 83,387 kes. Daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti yang tertera. Sementara itu, Sarawak turut mencatat 2 kes kematian baru di Sibu melibatkan 2 orang lelaki tempatan berumur 41 dan 65 tahun. Pada perkembangan sama, JPBN Sarawak mengisytiharkan 1 kluster tamat iaitu kluster Nangan Tadak Kanawit. Manakala jumlah kluster yang masih aktif adalah sebanyak 95 kluster dengan 9 kluster aktif mempunyai penambahan kes baru iaitu seperti tertera. Dalam pada itu, JPBN Sarawak turut memutuskan pengisytiharan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dan penamatan PKPD seperti berikut.
Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Faris Jemuri dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.